Ada orang-orang kita ni, dia suka bila kadang-kadang kawan-kawan yang dia hormat letak satu gelaran untuk dia. Ada orang yang jadi demikian kan. Ma'e Toteng misalnya contoh. Siapa ni Ma'e Toteng disebut demikian. Jadi orang kata, Ma'e Toteng mana pula? Tapi nama ni nama yang rare, senang kata. Dia pun suka. Dia bagi tahu pada orang, kalau kamu jumpa dengan aku, kamu panggil nama aku Ma'e Toteng. Ada kan. Ni satu istilah yang digunakan. Yang bawah ni cerita kita apa dia? Concode dia macam contoh. Concode tu kan. Concode tu. Concorde, tapi dia asalnya Hotel Concorde. Tapi dapat pada orang Kelantan Concode. Dia panggil. Itu cara demikian. Maknanya istilah tu diletakkan demikian. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, kita masih lagi dalam membicarakan tentang mengenai ciri-ciri ahli syurga dan juga ciri-ciri ahli neraka. Dan bagaimana kita boleh kenal orang tersebut, di waktu mana di dunia ini lagi seorang tersebut ahli syurga ataupun orang tu di kalangan ahli neraka. Tajuk ni merupakan tajuk yang besar jugalah untuk kita nak faham pada diri kita ini, kerana semua di kalangan kita ni, kita harap di kalangan kita bila kita mati, masuk je dalam kubur, kubur kita menjadi kawah, menjadi taman pada taman-taman syurga. Jangan sampai peringkat bila kita mati, kubur kita menjadi kawah pada kawah-kawah neraka. Yang ni yang kita diajar supaya sentiasa jaga teladan kita ni. Di dunia ni kita dah tahu dah kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Berdasar pada apa dia? Berdasar pada amalan-amalan kita. Amalan kita ataupun orang-orang lain yang menjadi saksi pada kita terhadap apa yang kita lakukan di dunia. Sebab tu kita diajar supaya berbuat baik sepanjang masa dalam hidup. Jangan peduli orang nak puji ke, orang nak keji kita ke. Dalam hidup kita, yang penting kita ni sentiasa memfokuskan jalan hidup kita ni untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sampailah tajuk yang kita bincang ini pada muka surat 574. Kita berhenti pada yang bawah sikit. Terus pada Rasulullah terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang kamu semua nyatakan keburukannya akan masuk neraka. Rasulullah sebut demikian. Siapa-siapa orang yang orang atas dunia ni sentiasa bercakap tentang buruk dia, orang ni ahli neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Jangan sampai orang hidup ni sentiasa bercakap tentang buruk kita. Tetapi biarlah orang sentiasa bercakap tentang baiknya kita. Ini tanda-tanda beza kita di antara ahli syurga ataupun ahli neraka. Bila kita boleh orang ni sentiasa bercakap tentang benda-benda yang buruk tentang diri kita, na'udzubillah min dzalik, tanda kita ni ahli neraka. Rasulullah sebut demikian. Tetapi perhatilah pada diri kita ni bila orang yang sentiasa bercakap benda yang baik untuk diri kita. Tanda-tanda kita ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan dalam sabda baginda, jangan mencaci keburukan orang yang meninggal dunia kerana dia telah mendapat balasan perbuatannya. Ini ada satu riwayat yang lain, Rasulullah kata, bila orang yang dah mati dia buat jahat, dia mati dalam keadaan jahat, lepas pada tersebut, jangan caci-caci lagi kejahatan dia tu.
kerana dia sedang diazab sekarang ini. Itu cara demikian. Maknanya bila dia dah mati dah, cukuplah dengan dia mati tu kalau dia jahat. Kerana kalau kita caci lagi bertambahlah jahat keburukan dia tu atas diri dia. Kesianlah, maksudnya demikian. Sianlah, cukuplah dengan jahat dia tu jahat dia je. Manakala dia tu dah dapat balasan. Manakala kalau kamu caci pula lagi, yang menyebabkan bertindan pula gandaan cacian itu dah pada diri dia. Menyebabkan dia ni terseksa lagi. Kerana apa? Cacian kamu. Ringankan seksaan mereka tu dengan cara waktu mana mereka dah meninggal dunia yang jahat tu, kita diam-diam sudahlah. Senyaplah kitanya. Jadikan yang lepas yang dia buat tu satu pengajaran dalam hidup kita dan peringatan pada mereka yang masih hidup. Ada pun nak sebut jahat dia, tu tak jadi masalah. Maksudnya jahat. Orang ni mati jahat disebut. Tapi jangan caci dia. Jangan caci. Bila caci, seksa dia. Itu dipanggil demikian. Tapi bila kita sebut jahat untuk pengajaran untuk orang hidup, itu dibenarkan dalam Islam. Islam suruh. Dia kata, lain kali janganlah kita ni jadi macam dia. Dia tu mati tu sebab apa? Hisap dadah lah tu. Misal contohnya. Dia mati hisap dadah tu, jadi pengajaran pada kita. Dia isap lama-lama sampai peringkat satu ketika jadi bangkai hidup. Kita sebut demikian. Dah tak ada nilai dalam hidup. Janganlah mati macam dia. Dia tu berani sangat lawan. Sehingga kan tak solat. Misal contohnya. Jangan mati di saat mana macam ni. Jangan. Kerana dia mati dalam keadaan dia sedang buat dosa. Jangan. Ramai di kalangan kita ni yang mati dalam keadaan buat dosa. Itu sekadar untuk kita sebut pengajaran. Jangan kita mati macam dia mati. Yang tu dibenarkan dalam syarak. Tapi kalau kita caci dia, padan muka dia, mati juga akhirnya. Tersebut demikian. Lama dah dia ni buat dosa. Elok pun dia mati. Mati pula tenganga je kita sebut. Ni kita tambah lagi demikian. Dia terazab. 2 kali azab lah. Azab maksudnya apa dia? Azab yang pertama, azab yang datang daripada Allah SWT kerana dosa dia. Yang kedua, azab kerana cacian orang yang hidup ni masih lagi berterusan untuk diri dia. Tu sebab tu anda sebut pada pengajian yang sudah kan? Saya sebut pada pengajian yang sudah. Di mana Imam Ghazali pesan pada kita, biar kita mati saat mana kita mati, turut mati sama dengan dosa-dosa kita. Jangan kita mati saat mana kita mati, dosa kita hidup, tetapi pahala kita mati dengan kematian kita. Tu jangan jadi demikian. Menurut pendapat lain, disebutnya, kemudian digambarkan lagi, menyatakan keburukan bermakna mencaci. Dikatakan bahawa perkara itu khusus untuk orang munafik yang kemunafikannya disaksikan oleh para sahabat dengan apa yang mereka diperlihatkan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti dia masuk neraka. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah sebut ada ahli munafik ni, Rasulullah bila sampai satu ketika Rasulullah sebut pasti dia masuk neraka. Sedangkan orang Muslim tidak akan masuk neraka. Pendapat ini diambil oleh Qadhi Iyad. Disebut demikian. Maksudnya tak kekal dalam neraka. Menurut pendapat lain, perkara itu boleh dilakukan oleh orang yang melakukan dan menyatakan keburukannya sahaja. Masalah ini termasuk pembahasan bahawa mengumpat orang fasik bukan termasuk perbuatan mengumpat. Maksudnya, kalau kan dalam kita mengumpat ni dibenarkan pada 4 tempat, tak silapnya. 4 ke 6. Ana lupa dah. Dalam kitab dia ajar. Kita boleh mengumpat orang ni pada 4 tempat lah dulu kita ambil. Salah satunya, dia buat dosa tu terang-terang pada dia khalayak ramai. Kemudian disebut tentang apa dia, kita sebut pada orang lain, jangan tiru dia. Tu dibenarkan. Dalam syarak. Maknanya orang fasik lah tu. Ini salah satu tempat. Ulama-ulama bincang, ada 4 tempat yang dibenarkan. Yang pertama, bila minta fatwa, minta pandangan alim ulama. Boleh tak kita bercakap tentang keburukan orang? Seorang berlaku di zaman Rasulullah dahulu, bila Hindun datang mengadu pada Rasulullah tentang suami dia kedekut dalam keluarga dia. Suami ni payah nak bagi pemberian untuk dia kan. Yang menyebabkan dia sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, suami ni aku ni kedekut sangat ya Rasulullah. Susah nak bagi nafkah dalam keluarga.
boleh tak disebut boleh tak aku curi sikit-sikit duit dia Rasulullah? Kan disebut demikian. Rasulullah jawab, boleh, tapi sekadar untuk keperluan keluarga kamu saja. Tapi Rasulullah tak marah. Rasulullah tak sebut engkau jangan mengumpat suami engkau, dia sebut. Jangan tak nak sebutnya, minta fatwa. Ulama kata boleh, dibenarkan demikian. Yang kedua, bila orang tu buat terang-terangan, kemudian diikuti oleh orang ramai. Orang ramai ikut. Yang menyebabkan kita pula diajar supaya apa dia? Sebut pada orang lain. Jangan tirulah orang tu. Kerana apa dia? Kerana bimbang nanti kan perangai orang tu akan terikut sama pada kita. Boleh tak kita sebut demikian? Boleh dalam Islam disebut. Kerana dia buat terang-terangan. Bila dia buat terang-terangan, dalam keadaan dia buat dosa tu terang-terangan, lalu ibu-ibu ni dipesan pada anak-anak dia, jangan kamu tiru orang yang macam tu. Orang macam tu dia perangai dia hodoh, dia buat begini. Maka untuk jadi pengajaran pada anak dia, dibenarkan untuk kita sebut nama orang yang demikian. Boleh. Yang ketiga, yang dibenarkan dalam syarak ni, disebutnya bila orang tu dia dah terkenal dengan satu gelaran nama yang dipanggil tak baik untuk dia. Untuk dibenarkan dalam syarak. Misalnya contoh kan, kita nak pergi kita pergi satu kampung. Bila pergi satu kampung tersebut, kampung tu kita nak nama orang ni nama Yusuf, misal contoh. Yusuf ni ramai sangat kat kampung tersebut. Nama Yusuf. Jadi kita pun sebut, Yusuf mana? Yusuf kelapa muda, misal contohnya. Yusuf mana? Yusuf pendek, misal contohnya. Dia ada gelaran. Maka dibenarkan dalam syarak. Dan dia pun terkenal di kalangan orang ramai. Kalau dia jumpa dengan orang pun, orang tanya, kalau aku nak pergi rumah kamu, tanya macam mana? Tanya orang kampung sebut, nama Yusuf pendek, macam contoh. Jadi orang kampung akan sebut, Yusuf pendek rumah aku tu. Sebut. Maknanya orang terkenal dengan gelaran itu. Tiga. Yang keempat, bila kita nak tahu tentang perangai seorang untuk dikahwini. Berkahwin, misal contohnya. Bila zaman-zaman dahulu kan, kita tak tahu perangai orang perempuan ni macam mana. Tapi pergi jumpa dengan Tok Imam. Bagi tahu pada Tok Imam. Tok Imam, anak saya ni nak kahwin dengan anak orang tu. Anak orang tunya. Anak orang tu dia perempuan. Jadi macam mana nak tahu perangai perempuan ini? Tok Imam ni bagi tahu. Oh, ayah dia rajin datang masjid. Ayah dia ni begini. Dibenarkan dalam syarak. Yang tu ulama-ulama susun dalam kitab, dibenarkan. Salah satunya yang dibenarkan dalam syarak, kita bercakap tentang orang fasik. Bila orang tu fasik buat benda yang jahat, dibenarkan syarak untuk kita bercakap tentang keburukan dia yang di istilah orang kita dia panggil mengumpat, tapi Islam kata boleh kita bercakap tentang dia. Tak jadi dosa pada kita. Ni 4 tempat tu lah, 4, 2, 3 tempat ni. Boleh membawang lah, senang kita ni. Bahasa mudah pada diri kita. Tapi ada yang terbaru ni, yang sahabat daripada Brunei, yang cerita kan. Daripada Brunei, dia datang, dia buat program membawang dengan zikrullah. Tu hebat lagi. Anak dengar, bagus kata. Membawang dengan zikrullah. Anak kata, buat macam mana? Memang beli bawang dengan zikir, Ustaz. Membawang dengan zikrullah. Dia bermula pukul 4 pagi, dia sebut. Dia membawang, dia panggil kumpulan, dia ada satu kumpulan meraih mardatillah ke apa dia. Kumpulan dia tersebut. Jadi dia beli bawang banyak-banyak. Kemudian lepas itu dia iris bawang. Pagi pukul 4 pagi. Sambil iris bawang tu berzikir. Berzikir. Boleh buat ni di Masjid Al-Falah. Sebab ramai sangat membawang kan. Bila kita membawang dengan zikrullah. Lepas tu dia kata dia jual. Dia jual bawang tersebut. Jual bawang tu dapat dana. Kemudian dia kata dengan minyak tu pun orang beli. Dengan cara demikian. Bagus juga. Membawang dengan zikrullah. Yang ni boleh dipanggil. Yang ni tidak jadi haram. Membawang dengan zikrullah. Anak-anak bercadang nak buat ni nanti satu hari. Kita umum sekali kita jemput kumpulan jemaah Masjid Al-Falah ni. Membawang dengan zikrullah. Bagus juga. Idea yang menarik. Dia mempositifkan yang negatif. Bagus. Orang ada yang buat benda-benda yang positif begitu.
yang menyebabkan membawa kebaikan. Daripada bawang ni banyak kan, anti kanser, kemudian banyak kelebihan. Makan gitu je bawang, sedap tu. Telan air liur ni kita tak kena. Kemudian nak sebutnya, menurut pendapat lain, perkara itu boleh dilakukan oleh orang yang melakukan dan menyatakan keburukan. Masalah ini termasuk penjelasan bahawa mengumpat orang fasik bukan termasuk perbuatan mengumpat yang mendatangkan dosa. Tak dosa. Ya. Nama tambahan pada nama tadi. Macam Ustaz kata Yusof pendek. Kalau tidak disenangi oleh tuan punya badan, Tak boleh. Kalau tuan dia tak senang, tak boleh. Tapi maksud sayanya ialah dengan syarat tuan dia tu senang dengan istilah tersebut. Tuan dia bagi tahu pada orang ramai, dia kata, kalau datang kampung saya, carilah nama Yusuf Botak, misal contoh. Dia sebut demikian. Carilah Yusuf Tempang, misal contohnya. Orang akan kenal semua saya. Maka di waktu tersebut, dia pun gembira dengan demikian. Macam Abu Hurairah kan. Abu Hurairah, satu gelaran untuk dia. Bila dia minat dengan kucing betina kan. Kucing tu, Abu Hurrah dia panggil. Awal-awalnya demikian. Dia berjalan, dia bawa kucing. Di atas bahu dia ada kucing. Dalam lengan baju dia kucing. Dia berjalan tu, kalau dia berjalan begitu tu, keluar kepala kucing kat sini. Abu Hurairah. Rasulullah tengok, Rasulullah kata, wa anta Abu Hurairah. Kamu ni bapak kucing betina. Rasulullah sebut demikian. Dia pun gembira terus. Alhamdulillah Rasulullah panggil aku Abu Hurairah. Abu Hurairah. Yang dia pun bagi tahu pada orang lain, aku Abu Hurairah. Aku ni Abu Hurairah, bapak kucing betina. Tak apalah, bapak kucing betina, jangan bapak ayam betina sudah. Nak sebutnya bapak ayam kan. Nak istilah tu digelarkan oleh Rasulullah. Yang menyebabkan dia pun suka. Ada orang-orang kita ni, dia suka bila kadang-kadang kawan-kawan yang dia hormat letak satu gelaran untuk dia. Ada orang yang jadi demikian kan. Ma'e Toteng misal contoh. Siapa ni Ma'e Toteng disebut demikian. Jadi orang kata, Ma'e Toteng mana pula? Tapi nama ni nama yang rare, senang kata. Dia pun suka. Dia bagi tahu pada orang, kalau kamu jumpa dengan aku, kamu panggil nama aku Ma'e Toteng. Ni dia. Ada kan. Ni satu istilah yang digunakan. Yang bawah ni cerita kita apa dia? Concode dia macam contoh. Concode tu kan. Concode tu. Concord, tapi dia asalnya Hotel Concord. Tapi dapat pada orang Kelantan Concode. Dia panggil. Tu cara dia. Maknanya istilah tu diletakkan demikian. Hotel Concord jadi Concode. Marah Hotel Concord. Menurut pendapat lain, larangan itu sesudah mengkebumikan. Mengikut pandangan lain, dia sebut bahawa larangan itu sesudah dikebumikan. Maknanya, lepas pada jenazah dah dimasuk dalam kubur, jangan lagi bercakap tentang keburukan dia. Dah kesian pada dia. Kesian pada dia. Dia jahat tu, dia sedang terima azab. Manakala kita pergi tambah lagi, dengan cerita lagi tentang jahat dia tersebut, menunjukkan dia ni memang confirm neraka. Itu yang menyebabkan kita sebut ni, jangan kita ni hidup ni sampai peringkat orang tengok kita jahat, mati pun jahat juga. Mati pun jahat. Masuk dalam kubur tu, orang nak ulang lagi. Orang ulang jahat kita. Yang menyebabkan terseksa dalam kubur. Dengan diulang dan dikatakan pada kita. Jika sebelum itu, maka perkara itu dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mencaci orang yang meninggal dunia. Rasulullah sebut demikian. Jangan caci orang dah meninggal. Rasulullah pesan pada kita lah. Kerana apa dia? Kerana dia sedang menerima apa yang patut diterima waktu mana dia hidup. Oleh demikian, larangan mencaci mayat sesudahnya dinasahkan ataupun dihapuskan. Alim ulama sebut demikian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu semua adalah saksi Allah Ta'ala di muka bumi ini. Rasulullah sebut demikian. Kamu ni saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Rasulullah gambarkan kita kan. Kalau kita berjalan, kita nak tengok orang.
Tengok orang tu dengan tujuan apa dia? Menjadi cerminan pada kita. Tengok orang ni jalan ni, perangai dia tu perangai ahli syurga terus kita sebut. Cantik peribadi dia. Jalan. Kadang-kadang kan kalau kita tengok orang datang masjid kan. Orang datang masjid tu, kita tengok soleh je dia. Cara dia berjalan tu pun lain. Dia duduk dalam masjid pun ada tertib dia. Ada adab dia. Ni maknanya kita tengok dia ahli syurga. Maknanya kita ni bila kita sebut ahli syurga dah dia tu. Ahli syurga dah dia ni. Oh perangai macam ni. Maknanya Allah dan malaikat berkata memang dia ahli syurga. Haqqan disebut demikian. Betul. Betul. Malaikat sebut. Bila kita tengok orang tu kita sebut ahli syurga dah dia. Ahli syurga dah dia. Lalu malaikat kata haqqan. Haqqan. Betul. Ni ahli syurga. Ahli syurga. Tapi kalau ada orang ramai kata nerakalah dia ni. Nerakalah dia ni. Orang sebut demikian. Malaikat pun sebut haqqan. Betul. Neraka. Sesuai dia dengan neraka. Lebih lagi yang sebut tu orang soleh. Orang soleh sebut. Allah dia ni jahat betul ni. Jahat perangai dia ni. Memang macam perangai ahli neraka terus. Katanya orang soleh sebut demikian. Maknanya malaikat jawab terus. Haqqan. Memang betul dia ahli neraka. Memang betul dia ahli neraka. Tu kena jagalah pada diri kita. Adab kita lah. Banyaklah adab. Yang terakhir ni jaga adab kita dalam berwasap dia panggil. Jaga adab kita. Bila kita buruk adab kita dengan berwasap dalam SMS dan sebagainya, maka orang akan caci kita. Satu, jangan tulis tulisan yang tak baik. Ataupun kita, kadang-kadang kan orang ni, yang jahat-jahat dia suka invite kita. Invite masuk dalam grup dia. Grup yang tak apa-apa dia masuk. Kita dimasukkan. Kadang-kadang kita dah left grup, dia masukkan balik. Kita left group, dia masukkan balik. Ni kerap kita. Kerap sangat lah. Kadang-kadang dia masuk tu. Kita left, kejap lagi dia masuk lagi. Dia suruh orang lain pula masuk. Kemudian kita left, dia masuk lagi. Lepas tu dia tulis, woi dah suki. Jangan tinggal lah, dia kata. Jawablah dulu, woi dah suki, dia sebut. Dia tulis demikian. Kita pun, kita left group. Left. Orang yang jenis macam ni. Kadang-kadang yang teruk-teruk tu, macam-macam gaya, dia caci maki dulu. Inilah penunggang agama, inilah penjahat, inilah macam-macam gaya dia. Kalau kita check background dia kan, kerja kat mana? Jurutera UiTM. Jurutera UTM. Kerja dekat bahagian komputer ni nak sebutnya. Kerja hebat-hebat tapi jadi RBA. Red Bean Army dia panggil. Di kalangan ambil upah kerja demikian. Yang menyebabkan dia ni seorang-seorang tu dia ada berpuluh-puluh nombor telefon orang yang macam ni. Kadang-kadang ada fake account dia tu sampai 65 fake account. Adalah 2-3 orang yang datang menjumpa dengan Ana tu. Minta maaf ustaz, saya minta maaf ustaz. Saya dulu memang kerja caci maki ustaz dia. Kerja dia. Saya ustaz ada 65 fake account dia sebut. Dia mengaku. Gaji berapa Ana sebut? Nangis ni. Gaji berapa? Dia kata 7,500 je ustaz dia sebut. Je 700 ni. Ada yang dia sebut 3,500. Ada budak muda lagi di UKM. Budak muda lagi. Allah kita, tapi dia pelajar lagi pun. Belajar master ke begitulah lebih kurang. Tapi bila kita lepas ceramah tu datang peluk kita. Ustaz, cuit. Anda tengah makan ni cuit. Ustaz. Minta. Ustaz boleh tak saya nak cakap kejap ya Ustaz dengan sana orang lain dengar. Kita kata tak apalah biar orang lain dengar. Tak Ustaz kejap je. Kita pun bikin bangun. Pegang ni cium tangan. Minta maaf lah Ustaz. Saya dulu memang jadi Red Armin Ustaz dia tu. Mengaku terus. Jadi apa dia? Ni daripada orang kafir ni bayar upah pada dia. Kerja dia apa dia? Caci maki para alim ulama. Tu je kerja dia ni. Ni kita tanya ada seorang tu tua dah. Yang datang tu tua dah. Dia kata saya dapat gaji. Dia kata punca apa yang jadi minta maaf ni? Ana sebut. Patutnya lawan sampai mati dah kata sebut. Lawan sampai mati baru sedap dia sebut. Demikian. Ustaz dia kata sebab mati kawan saya mati Ustaz dia sebut. Sebab kawan saya mati. Saya tengok dalam akaun dia penuh duk caci maki alim ulama. Bila saya terbayang kalau saya mati
dalam keadaan macam ni penuh. Kerja dia. Pak Rohani sekarang buka Malaysia Kini misal contoh. Tengok bahagian komen tu. Memang kerja puak-puak dia je. Memang puak-puak. Yang ni nak sebutnya gambaran ni, cyber trooper. Cyber trooper ni kerja dia sebelum pilihan raya baru ni lagi. Sebelum pilihan raya tu kerja dia dah untuk nak menipu, nak masukkan fitnah-fitnah ni. Menipulah sampai orang percaya konsep dia. Tiap-tiap hari kita menipu. Lama-lama orang percaya, termakan. Orang kita termakan sungguh. Termakan sungguh. Tiap-tiap hari ni kan. Tiap-tiap hari. Sebut GST jahat. Hari ni umum pula nak buat balik GST. Ini maknanya apa dia? Bagaimana dimanipulate. Ni saraf di kalangan kita dia panggil. Kita pula rajin baca. Lama-lama terlekat. Tiap-tiap hari kita baca, orang ni jahat. Lama-lama mulut kita pun keluar kata, jahat juga. Ni dia jadi demikian. Jahatnya musuh-musuh Islam menyerang umat Islam. Allah cerita dah, orang kafir ni tak akan redha pada kamu, tak akan suka dengan kamu dalam hidup kamu, macam mana pun hidup kamu. Lalu bila kita ni sampai peringkat orang kata kita ni ahli neraka, malaikat jawab terus, haqqan, memang patut pun dia masuk neraka. Sampai begitu, dalam keadaan tu kamu dah jadi saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini sendiri. Menurut para fuqaha, jika yang menyatakan adalah orang-orang yang mempunyai keutamaan, maksudnya orang saleh. Yang sebut tu orang-orang yang alim, orang yang saleh. Kejujuran dan keadilan. Dia ada dalam hidup dia orang-orang yang penuh dengan kebaikan pada diri dia. Maka kata-kata itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia sebut tu menjadi kebaikan. Dia panggil karamah yang Allah jadikan pada diri dia. Mulut dia tu mulut yang masin. Orang Melayu kita sebut demikian. Segala benda mata yang dia terasa bila dia tengok pada mata dia, Allah terasa sama. Yang dia dengar, bila dia dengar tersebut dia rasa sakit hati. Allah pun sama sakit dengan orang yang jenis perangai macam ni. Maknanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa-siapa yang menyakitkan hati wali-wali aku isytihar perang dengan orang tersebut. Maknanya ada di kalangan kita ni orang yang soleh-soleh, orang yang warok-warok dalam hidup dia. Mata dia menjadi mata pandangan Allah. Telinga yang didengari, yang dia serasa, Allah terasa sama. Nak sebutnya sampai peringkat apa dia? Hati dia pun sama. Ni orang panggil apa dia? Orang yang waliullah, wali-wali Allah. Yang Allah bagi kelebihan untuk diri dia. Wali ni kita tak tahu wali. Jangan pula lepas pada ni ada yang jalan pakai name tag, aku wali Allah. Ni bukan wali Allah, ni wali band baru dia. Dia panggil demikian. Yang wali ni dia sendiri tak tahu dia wali Allah. Dia sendiri tak tahu. Dia tak boleh mengaku saya wali dah sekarang ni, jangan main-main. Tak ada. Kalau dia mengaku dia jadi wali, bukan wali. Tu walk law dia panggil demikian. Tapi wali ni orang yang dia ni soleh sungguh. Soleh, dia sendiri tak tahu. Kadang-kadang mulut dia mulut masin. Dia tengok budak muda naik motor tu. Allah matikan budak ni. Mati sungguh. Terkeluar daripada mulut dia. Dia pun tutup mulut. Ya Allah. Keluar dia sebut demikian. Ada orang yang jadi demikian. Ada orang yang jenis bila Allah bagi kelebihan pada dia tertentu, dapat benda demikian. Ana jumpa ni. Antara dalam pengalaman hidup Ana berjumpa dengan Allah Yarham Tok Guni Abdul Aziz Nikmat. Orang ejek janggut dia. Seorang budak muda ejek janggut dia. Budak muda tu dia parti berlainan dengan Tok Guru. Dia ejek. Dia kata janggut macam janggut kambing. Dia pun mengembek. Mengembek sungguh dia. Mengembek tak berhenti. Ibu dia tu datang. Ibu budak tu datang. 3 hari tak boleh cakap. Mengembek kerja dia. Mengembek. Cakap keluar mengembek. Cakap keluar mengembek. Akhir ibu dia datang. Waktu tu anak duduk atas rumah Tok Guru tu. Ibu dia tunggu menangis teresak-esak dekat tangga tu. Lepas tu Tok Guru tanya kenapa? Dia kata Tok Guru, dia kata tolonglah anak hamba, dia kata ngembek Tok Guru dia. Mengembek keluar suara mengembek.
Tok Guru, Allah yarham Tok Guru ni tanya, so apa? Dia duk ejek janggut Tok Guru. Dia ejek janggut Tok Guru, dia kata, tolonglah ambil air, minta air tawar. Suruh baca doa. Baca Tok Guru ni, ambil baca-baca, bawa balik dah. Mau balik, bagi dia minum. 2-3 hari lepas pada esok datang. Alhamdulillah, berhenti dah mengembek Tok Guru. Dia sebut demikian. Ni maknanya orang yang Allah bagi kelebihan. Ni dah dia meninggal dunia, ni anak cerita lah. Banyak cerita-cerita pengalaman Nana dengan dia ni. Allah yarham Tok Guru ni Abdul Aziz ni. Memang Allah jadikan dia ni, waktu mana dia hidup tu, wali-wali Allah dia panggil. Kelebihan yang luar biasa lah yang Allah bagi pada beliau tersebut. Banyak benda yang terjadi yang Allah bagi. Dia sendiri pun kalau kita tanya, dia pun tak tahu. Ni Allah yang kurniakan. Bukannya dia. Ada orang gila-gila beratur datang. Macam-macam gaya dalam hidup ni. Kemudian waktu mana anda ingat lagi dalam dia ni sendiri. Ramai orang datang bawa air, suruh baca air tawar. Allah yarham datuk dia ni, nikmat ni pula. Datuk nikmat ni pula, orang curi rambutan. Masuk dalam kebun curi rambutan. Curi rambutan tak jumpa jalan keluar sampai subuh pikul gunung. Masuk sebelum subuh, curi. Zaman dulu curi rambutan. Curi pikul tu keliling. Sampai lepas subuh tu dia nak masuk kebun, dia tengok budak tu melilau. Dia pun tanya, kenapa? Ada apa? Dia kata, cari jalan keluar, tak jumpa Tok Guru, dia sebut. Tak jumpa Tok Guru. Lepas tu, dia kata, kamu buat apa? Ni, dia kata, bawa rambutan ni, dia sebut. Bawa rambutan, dia sebut. Mengaku terus dia. Lain kali minta, dia sebut. Lain kali minta. Nak ni minta, bukannya kena curi. Minta, orang akan bagi. Dia sebut demikian. Nak sebutnya gambaran wali-wali Allah. Allah bagi. Macam Allah yarham Tok Kenali itulah. Allah yarham Tok Kenali kan. Orang perhati tengok dia berjalan atas air Sungai Kelantan. Ana cerita banyak kali tu. Bila dia berjalan tu, orang tengok. Orang tanya dia, amalan apa Tok Guru? Tak adalah, bukan aku dia sebut. Bukan aku, orang lain dia sebut demikian. Bila orang lain tu nak sebutnya, dia kata, orang ramai kata, tak, memang kami tengok Tok Kenali yang lalu ni dia sebut. Dia pun jawab, ya aku baca 3 kul dia sebut. Aku bila nak seberang sungai ni, aku baca 3 kul. Balik malam-malam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lintah sungai tersebut, jalan. Dia kata, cuba try kita buat lah. Banyak kali kan nak sebut. Kita ni baca 3 kul juga. Lalu kat sungai-sungai tu. Tak sempat habis 3 kul, tenggelam terus kita. Nak sebut ni disebut orang-orang yang keutamaan. Syekh Wali Hassan. Anda ingat tu kecil-kecil dahulu Wali Hassan. Sampai peringkat Wali Hassan ni Allah bagi pada dia. Dia masuk ke kedai kopi tu, orang minum air teh. Minum teh tu, dia kat bawah tu tinggal separuh gitu. Zaman-zaman dulu kan. Dia tapih-tapih tu dengan susu-susu kat bawah tu. Dia pun masuk dalam kedai, dia kumpul. Dia kumpul. Dia masuk dalam satu gelas. Dia kata, kamu bazir minum air, dia sebut. Minum, dia kata, ni segelas ni. Orang ramai, budak-budak muda, dia kata, Allah, dia kata, nak minum air macam ni, takkan nak minum. Air gabung-gabung semua nak minum. Dia sebut. Kalau Tok Guru rasa nak minum lah. Sebut ada dia. Dia pun minum. Tok Guru tu sendiri minum. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Bila minum, budak muda ni ketawa. Allah, lapar sangat, dia sebut. Dia pun tegur. Kamu ketawa ni kenapa? Kamu terkencing kan, dia sebut. Terkencing kan, dia sebut. Terkencing sungguh, kencing. Kencing budak-budak tu. Tengok basah ni ke bawah. Lepas tu dia kata, banyaknya kencing, berhentilah. Tok Guru ni sebut, berhenti kencing. Berhenti terus kencing. Nak sebutnya, jangan main-main Allah bagi kelebihan. Kita dengar Tok Naning kan. Negeri Sembilan. Lebah berterbang kan. Serang tentera Inggeris. Syekh Wali Hassan daripada Johor. Pak Kiai Hassan. Yang daripada Johor, orang Jawa. Peristiwa 13 Mei. Parang terbang. Terbang parang. Dengan apa terbang parang ni? Cari tengkuk orang kafir tu. Pada 13 Mei tu. Kenapa parang terbang? Dengan doa je. Doa. Ya Allah, kami tak ada senjata lain, ya Allah.
Kalau suruh kita buat, taubat lahum tak menjadi. Nak sebut. Kerana apa dia? Kerana kewarakan, kesalehan dan dipanggil karamah yang Allah bagi pada orang saleh ni sendiri. Adalah masa-masa tertentu. Maka kata-kata itu diterima termasuk dalam hadis. Diterima oleh Allah. Sedangkan jika dia orang yang melakukan kefasikan, maka termasuk dalam hadis itu. Demikian juga jika yang melakukan adalah orang yang bermusuhan dengan si mati, yang menjadi saksi kehidupannya, meskipun keburukan yang dilakukan pada dirinya sendiri. Demikian juga dengan hukuman di akhirat nanti. Maksudnya saksi-saksi. Kita ni biar jadi saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Sehingga Allah tunjuk kita, ni ahli syurga, ni ahli neraka. Kita berjumpa pun dengan orang-orang ahli syurga. Bila kita berjumpa tu, kita tahu ni ahli syurga ni. Tengok. Dalam hidup kita, kita berjumpa dengan orang-orang alim kan. Orang-orang alim atas dunia ni, yang kita nampak, oh ni dia ni memang ahli syurga ni. Dengan amalan-amalan yang dikerjakan. Menurut pendapat lain, ulangan kalimah, kamu semua adalah saksi-saksi Allah di dunia ini, adalah syarat untuk generasi ketiga. Generasi yang ketiga, maksudnya apa dia? Tabi'in. Generasi yang pertama, sahabat. Generasi kedua, tabi'in. Kemudian generasi ketiga, tabi'in. Generasi ketiga. Itu yang masukkan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik umat adalah pada masaku, Rasulullah sebut. Maknanya sahabat-sahabat aku. Sebaik-baik umat, ni umat yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sebut. Kemudian yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya. Lepas pada sebut. Maknanya, yang dimaksudkan di kalangan saksi Allah di dunia ni siapa? Generasi yang ketiga. Setengah ulama berpandangan demikian. Pandangan alim ulama lah. Menurut pandanganku, tuan kitab kita ni lah. Tuan kitab kita ni Imam Qurtubi rahimahullah ini, dia kata aku sendiri berpandangan yang lebih betul, yang pertama jauh lebih betul. Yang pertama ni tak kira siapa. Sahabat-sahabat ke, di kalangan di kalangan tabi'in ke, tabi'in ke, tu yang lebih utama. Disebut demikian. Dan termasuk kita lah yang dimaksudkan ini. Ini yang lebih betul. Katanya pandangan tuan kita ni. Kerana Allah Ta'ala memuji umat ini dengan kelebihan dalam keadilan sehingga hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan. Umat yang wasat dipanggil. Umat yang tidak melampau dan tidak terlampau ketat dan tidak terlampau longgar. Umat yang wasat. Kita ni umat yang mudah, bukannya umat yang payah. Umat yang dulu payah-payah. Umat yang payah ni, nak sebutnya apa dia? Kalau dia kena najis, dia kena gunting najis. Tempat ni. Senang ke susah lah. Ni nak semayang pun kena ada tempat semayang. Kita ni muka bumi ni, dia semayang semua. Umat dahulu kalau dapat harta rampasan perang, tak boleh ambil. Kena letak dekat padang, tunggu api sambar, datang sambar. Nak sebutnya payahnya mereka. Nak tebus dosa, bunuh diri tebus dosa. Kena bunuh diri sendiri. Umat dahulu. Tapi umat kita ni, Allah jadikan umat yang wasat. Umat yang mudah, bukan umat yang payah. Maksudnya, tidak terlampau longgar sangat, tidak terlampau keras sangat. Kita ni mudah ya. Satu, jangan susahkan dalam agama. Kalau kita buat susah, nanti kita akan jadi susah. Ambil air semayang tu jangan susah-susah. Ambil sekali, 3 kali lah sunat dipanggil. Lepas pada tu, berhenti ya. Kalau kita buat susah, gosok. Mula kita ni jadi susah. Mula tak habis, satu qalah tak habis lagi dia. Ni kerana apa dia buat susah. Jangan buat susah. Islam ni mudah. Nak angkat takbir tu, Allahu Akbar. Sekali cukup. Ni Allah dia ni. Susah bukan main nak sebut. Sampai orang sebelah tu kena pelepuk. Allahu Akbar tu. Baru kena pelepuk orang sebelah dulu baru sekaligus dia. Nak sebutnya gambaran bagaimana susahnya orang kita. Jangan. Islam ni mudah. Maksudnya mudah pertengahan. Tidak kata jadi umat yang terlampau longgar sangat dan tidak menjadi umat yang terlampau keras sangat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
litakunu syuhada'a 'alan nas. Kenapa aku jadi demikian? Untuk menjadi saksi-saksi kepada manusia yang lain. Allah sebut demikian. Nak suruh kamu ni jadi contoh-contoh pada orang lain. Jadi orang lain tu boleh tengok, oh macam ni, mudah. Islam ni bukan payah. Islam ni agama yang mudah. Pada diri kamu. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Manakala Rasul akan menjadi saksi ke atas diri kamu pula. Bila sampai di akhirat, Rasulullah beritahu, ni umat aku. Rasulullah sebut, ni umat aku. Rasulullah panggil terus. Kerana apa dia? Amalan kita betul-betul ikut apa yang disuruh yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan melampau-lampau dalam kita, dalam berpakaian, dalam makan minum, dalam pergaulan, dalam apa saja kita, jangan lebih-lebih. Islam suruh cukup-cukup je, pertengahan dalam hidup kita. Jangan longgar sangat, jangan tasahul wala tasydid. Jangan wala tasyaddud, jangan terlampau ketat sangat, jangan longgar sangat, jangan. Itu cara dalam hidup kita. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Dan kami jadikan kiblat yang kami tentukan pada kamu dengan melainkan, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblat kamu itu sekarang melainkan agar kamu mengetahui dengan nyata siapa yang mengikut Rasul. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaih. Dan siapa yang berpaling tadah dan juga tidak bersama dengan Rasul. Wa in kan lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ayat ni ayat dalam surah juzuk yang kedua kan. Saya qulu sufaha minan nas. Juzuk yang kedua tu, satu muka tu cerita tentang pertukaran kiblat. Satu muka tersebut. Dan sayangnya di tempat kita ni kita tak buat majlis program hari pertukaran kiblat dia bagi. Sebenarnya peristiwa pertukaran kiblat ni peristiwa besar. Berlaku bila? Dalam bulan Sya'ban. Kalau para hadirin sekalian ada peluang dan sebagainya, dalam bulan Sya'ban tu cerita tentang peristiwa pertukaran kiblat yang berlaku. Ni bila Allah tukar kiblat, ada manusia yang berhati. Asal kiblatnya menghadap pada Masjidil Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram. Dan kalau kita pergi Madinah, kita berjumpa Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Masjid dua kiblat tu, ni peristiwa ni lah. Satu muka tu Allah cerita tentang peristiwa pertukaran kiblat. Kenapa Allah tukar kiblat ni? Allah nak tengok setakat mana kekuatan agama kamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Tukar kiblat ni berat kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi ringan terus. Suka terus. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tak akan mensia-siakan iman kamu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah dengan manusia ni maha lemah lembut. Maksudnya adalah di akhirat sebagaimana yang dinyatakan, sedangkan kesaksian hanya dilakukan oleh orang-orang yang adil. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Hamad bin Zaid, daripada Sabit, daripada Anas, dia berkata, ada jenazah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyatakan kebaikannya. Bila jenazah tu lalu depan Rasulullah, orang pun cakap, Allah bagus Rasulullah, orang ni dia ni begini, dia ni begini, dia ni begini. Orang sebut. Bila sebut ada Rasulullah kebaikan, lalu Rasulullah jawab, pasti Rasulullah sebut. Haqqan, Rasulullah kata, ya. Ya tu maksudnya apa dia? Sudah pasti dia ahli syurga Allah SWT. Rasulullah sebut demikian. Ada jenazah lain yang melalui baginda, lalu mereka menyatakan keburukannya. Ada orang lalu pula jenazah tu, Allah ya Rasulullah, ni memang Rasulullah, dia ni memang terkenal jahat Rasulullah. Kemudian dia ni begini pula ya Rasulullah sebut. Lalu Rasulullah jawab, haqqan, betul. Rasulullah sebut, pasti. Ditanya pada baginda, wahai Rasulullah, kamu katakan pada yang pertama pasti. Lepas pada jenazah tu jauh dah, sahabat tanya terus, Rasulullah, kamu ni yang pertama pun sebut pasti, yang kedua pun pasti. Benar, maknanya betul. Mana satu ni ya Rasulullah? Yang lain pun begitu juga. Baginda menjawab, orang mukmin adalah saksi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Rasulullah kata, lepas pada ni
kalau kamu tengok jenazah tu jenazah ahli syurga, maka di waktu ini Allah akan kata di ahli syurga. Bila yang datang tu kamu tengok yang datang nak solat jenazah dia tu ahli neraka, maknanya jenazah tu ahli neraka. Itu senang, mudahnya nak faham pada kita. Kerana orang ni kalau dia ahli syurga, Allah gerakkan hati orang soleh ni pakat-pakat datang nak solat. Satu gerak. Yang kedua, Allah betulkan masa dia, tepatkan masa dia. Jadi mudahlah orang soleh ni. Kadang-kadang kan, kalau orang ni ahli syurga kan, Allah matikan dia pagi subuh Jumaat misalnya. Pagi subuh Jumaat. Kenapa? Lepas sembahyang Jumaat boleh sembahyang jenazah dia terus. Maknanya semua orang sembahyang jenazah dia. Bagi salam, bangun sembahyang jenazah dia. Kalau dia ni di kalangan ahli neraka kan, bila orang ni Allah matikan dia depan kedai nombor ekor. Elok-elok dia pergi parking, lain tak ada dah parking. Tinggal kat situ je parking dia. Depan kedai nombor ekor, dia pun pergi. Sampai depan kedai nombor ekor tu, mereka mak datang matikan dia. Matikan dia tempat tu. Orang nak kata apa? Orang nak kata baik lagi? Jahat. Orang jadi salah anggap terus. Dia tak beli lagi nombor ekor. Tapi dia mati depan kedai nombor ekor. Nah, itu yang Islam dia ajar. Kalau pergi tempat-tempat yang tak baik, cepat-cepat tinggal. Takut-takut nanti kita lalu kawasan tersebut, mati kita kawasan itu. Mati di kawasan itu. Jadi buruk sangka orang. Bila orang buruk sangka, mati dalam keadaan orang buruk sangka pada kita. Macam mana kita? Mati dalam keadaan orang tengok kita terjelir, terbuih, mulut keluar. Na'udzubillah min zalik. Keluar dalam keadaan yang mati kita ni ngeri. Orang tengok ngeri. Muka nampak takut sangat. Pucat lesi mukanya. Ni mesti tak pernah dengar kuliah ni. Dia panggil dia. Ni orang yang dia tergamam tengok. Oh, tengok tu terkejut dia. Lidah dia mengisuk masuk ke dalam. Kenapa dia tak pernah dengar ceramah bab mati ni tak nak dalam hidup dia? Kenapa? Kalau cerita bab mati, dia jadi takut mati. Jadi supaya tak takut mati, jangan dengar cerita bab mati pada mereka tersebut. Ni yang menyebabkan bila mati tu pucat lesi wajah. Menghadap depan Allah, bengang. Tak tahu, bela. Bila tengok malaikat mula tarik, rasa tu naik sakarat yang berlaku pada dia, dia tak tahu benda apa yang berlaku. Sampai di halkum. Sampai di halkum tu, baru perasan, Allah mati aku disebut. Mati aku tu, keluar terus daripada mulut dia sebut. Qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah disebut. Sekarang juga aku taubat. Padahal kalau dia nak taubat waktu mana roh dia di hujung kaki tu, dia boleh sangat pun. Dia boleh pun. Roh di hujung kaki kan. Kita rasa di hujung kaki. Kita sebut, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Berada di hujung kaki tu kita boleh sebut, Rabbi inni zalamtu nafsi. Kita boleh sebut terus dah. Bila naik, la ilaha illallahul halimul karim. Naik lagi. Mulut kita boleh sebut, mati dah kita ni, yakin dah semua. Kita boleh rasa. Orang mukmin ni, dia rasa, oh ni yang ustaz dah bagi tahu ni. Ni aku kena baca ni. Ni aku kena buat ni. Saat ni. Bila sampai di halqum, mulut dia sebut terus, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi, ramai manusia ni, tarik tu, tak tahu apa benda lagi. Berlaku naik lagi, sampai di pusat tu sejuk je pusat. Di pusat tu. Syaitan ni pujuk lagi. Relax bro, relax. Relax katanya syaitan. Baru sikit baru ni, baru begini baru main-main. Tengah-tengah turun. Turun kat bawah kemaluan dia tu. Sampai bawah kemaluan, tiba-tiba zup naik sampai ke halqum tu. Tergamam dia. Allah mati aku disebut. Mati aku tu, dia sebut terus. Qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah disebut. Sekarang juga aku taubat. Malaikat jawab terus. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Hatta iza hadara ahadahumul maut. Qala inni tubtul an. Tak dianggap taubat dah sis, kata malaikat. Sis pula nak sebutnya. Tak dianggap taubat dah. Bila roh kamu sampai di halqum, baru sekarang kamu nak sebut, sekarang aku taubat ya Allah. Tak ada dah. Turun terus malaikat. Kalla, hidup ni jangan begitu, kata malaikat. Hidup ni biar berfokus ya. Hidup ni biar nampak. Kalla,
Iza balagatit taraqi. Ketika mana kena gentak roh kamu sampai di halqum. Wa qila man raq. Siapa yang boleh turunkan balik roh kamu? Malaikat kata, kamu doktor kan? Turun balik roh kamu. Turun. Kamu ustaz kan? Kamu turun balik roh kamu sekarang. Kamu yang berhormat kan? Turun balik roh kamu. Kamu tuanku kan? Turun balik roh kamu. Turun balik ke sekarang. Turun. Bila sebut turun. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Baru perasan mati dah ke ya Allah habis. Habis dah. Wal taffatis saq bis-saq. Mata tu Allah sebut ni terbeliak pandang kanan pandang kiri ni. Tak tahu nak buat apa lagi dah. Dan tangan tak terangkat dah. Badan tak boleh gerak dah. Nanti badan roh kita ni sampai di halqum dah. Sampai saat tersebut. Orang mukmin dia tahu dah. Dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kalau tak ada la ilaha illallah tu malaikat tepuk bawah dagu ni. Rasulullah sebut kalau Allah sayang pada hamba Allah tu, malaikat tu pergi cari dalam la ilaha illallah kat jari tak jumpa, cari kat kaki tak jumpa. Akhirnya malaikat tepuk kat dagu. Pup sekali. Pup sekali tersebut. Kup gogak lidah dia. Allah disebut. Allah sekali tu keluar terus roh dari badan. Keluar terus roh daripada badan seorang. Allahu Akbar. Nak sebutnya gambaran. Rasulullah sebut ni pasti dan Rasulullah. Baginda lalu ditanya, kenapa Rasulullah? Orang mukmin adalah saksi Allah di dunia ini. Kita berhenti setakat ni lah, kita sambung. Akan datang nantilah pula. Nanti orang marah panjang-panjang kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم
سنخوض معارك. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة